Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Huwa alladhi ja'alakum khalaifa fil ardh. Faman kafara fa'alayhi kufruhu. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله العظيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia, yakni Allah, mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah yang menjadikan kamu orang-orang yang berkuasa di bumi, di muka bumi, silih berganti. Faman kafara fa'alaihi kufruhu. Oleh itu sesiapa yang kufur ingkar, maka balasan kufurnya itu akan menimpa dirinya sendiri. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. Dan orang-orang kafir itu kufurnya tidak menambahkan mereka di sisi Tuhan mereka melainkan kemurkaan dan kehinaan. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan juga orang-orang yang kafir itu kufurnya tidak menambahkan mereka melainkan kerugian jua. Ayat sebelum ini menyatakan orang kafir disediakan tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka di sini tidak mati dan tidak diringankan azab mereka. Begitulah semua orang kafir dengan Allah akan dibalas. Mereka di dalam neraka menjerit-jerit dan sambil merayu supaya mereka dikeluarkan daripada neraka untuk melakukan amal saleh yang tidak lagi seperti sebelum mereka mati. Kemudian ayat yang kita baca ini, ayat 18, menyatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada kaitan sebenarnya orang kafir ini dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mereka boleh mengaku bahawa mereka juga tidak bersalah. Mereka juga bekerja melakukan amal saleh, amal ibadat. Mereka juga patuh kepada syariat. Semuanya ini satu pengakuan yang tidak boleh mengatasi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala rahsia yang ada di langit dan ada di bumi. Dia mengetahui akan segala isi hati yang ada pada manusia. Ya. Satu keadaan yang merehatkan hidup kita di dalam dunia ini ialah menyedari bahawa Allah mengetahui semua perkara. Ya'lamu kulla syai'. Tuhan Maha tahu segala isi hati kita, dia dan semua orang. Oleh demikian, di sinilah satu keyakinan, satu akidah yang paling rehat. Sebab Allah tahu. Mungkin kita berurus bicara dengan manusia paling susah. Berurus dengan manusia, kita mungkin jujur pada ketika itu, tetapi dia berniat jahat. Kita jujur, tapi dia menuduh kita melakukan sekian-sekian perkara. Kita jujur dengannya, tapi dengannya di belakang dia menikam kita dari belakang. Sebab dia tidak tahu. Dia tidak tahu isi hati kita, dan kita juga tidak mengetahui isi hatinya. Di sini letaknya sulit sebenarnya berurus bicara dengan manusia di dunia ini. Di sinilah berlakunya penipuan. Di sinilah berlakunya rasuah. Di sinilah berlakunya segala macam maksiat. Sebab dia tidak letak dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala pada tempat Allah mengetahui isi hatinya. Allah mengetahui segala-galanya.
Allah mengetahui hamba manusia yang bermuamalah dengannya, berurus bicara dengannya. Inilah dia letaknya perbezaan di antara orang mukmin dengan bukan mukmin. Orang mukmin akan beriman kepada Allah sepenuhnya. Tidak ada apa yang tersembunyi pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini duduknya orang beriman, dan dia paling rehat hidup di tempat ini dan dengan akidah ini. Banyak perkara yang merosakkan kita hidup di dalam dunia ini sebenarnya disebabkan kekurangan ilmu pengetahuan, dan tidak ada ilmu yang mengatasi ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya sebagai alimun bidzati sudur. Alimun maha mengetahui bidzati sudur, segala isi hati. Rahsia berada di hati. Sama ada baik atau buruk, semuanya ada di hati dan tersimpan di sini. Kadang-kadang di luar tidak seperti di hati. Di hatinya baik, tapi di luarnya nampak mudah marah. Kalau hatinya baik, ada juga yang sebaliknya. Sebaliknya, hatinya buruk, tetapi di luarnya tidak seperti yang tersimpan di dalam hati. Oleh itu, menurut manusia, dia memilih untuk bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil jalan mudah. Dia tidak payah buat tuduhan kepada sesiapa, dan dia tidak payah dia mengumpat kepada sesiapa. Dia tidak payah sebenarnya mengatakan apa-apa kepada orang lain, kerana Allah yang mengetahui akan bertindak dan membalas dengan balasan yang sewajar terhadap semua mereka yang melakukan kesalahan. Inilah akidah orang Muslim. Jadi kalau begitu, benar kata pepatah Arab, man arafa nafsahu ma darrathu maqalatun nasib. Sesiapa yang kenal dirinya tidak memudaratkannya oleh cakap-cakap orang. Kalau nak cakap, cakaplah. Tetapi kita tahu bahawa kita jujur dengan mereka. Kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi masalahnya, orang yang mengaku dirinya ikhlas dan jujur, tapi sebenarnya hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tidak jujur. Tapi dia mengaku jujur. Allah Maha mengetahui. Ramai orang terpedaya dengannya, ramai orang yang tertipu dengannya. Orang melihat dari luar dia sebagai seorang alim, seorang alim, tetapi dia tidak alim. Dia makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dia menipu, dia buat perancangan untuk menipu, perancangan jahat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebenarnya siapa yang membuat perancangan jahat itu. Man kafara fa'a inna Allah alimu ghaibis samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah mengetahui segala perkara rahsia yang ada di langit, yang ada di bumi. Rahsia yang ada di langit ialah rahsia di antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat dan pengurusan malaikat. Allah mengetahui apa diurus oleh malaikat, apa yang ditulis oleh malaikat dalam Lauhul Mahfuz, apa yang diperintah oleh Allah kepada malaikat, semuanya diketahui. Diketahui tentang nasib manusia yang ditulis oleh malaikat. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku di langit. Di langit banyak rahsia. Justru syaitan cuba berusaha untuk mendapatkan rahsia dan keputusan Allah di langit. Lalu mereka disambar petir, lalu mereka terbunuh, mereka binasa, mereka tercedera disebabkan panahan seligi buta. Mereka mahu, syaitan mahu rahsia-rahsia itu diketahui olehnya untuk dibekalkan kepada manusia yang mendakwa dirinya kahin, dirinya bomoh, dirinya nujum, dirinya apa-apa. Jin akan membantunya, tapi dengan syarat dia membantu jin terlebih dahulu. Dia memberi kehendak jin terlebih dahulu. Jin akan membayar kehendaknya itu dengan memberi kepadanya, membekalkan kepadanya segala maklumat yang diperlukan oleh manusia. Kadang-kadang betul dan kadang-kadang tidak betul. Kadang-kadang benar dan kadang-kadang tidak. Sebab syaitan adalah musuh manusia. Oleh demikian,
Perbuatan-perbuatan menumpang syaitan adalah satu perbuatan yang amat diragukan. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardi. Innallaha alimun innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah alim. Alim sifat mubalaghah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada selain daripada manusia ini alimun. Alim adalah al-alim, al-allamah, ada. Tapi alim, anta alim, anda alim, seorang alim. Naam. Alim. Anta alim? La. Dia tidak alim, tapi dia alim. Alim ini dia mengetahui satu juzuk kecil saja, dia sudah alim. Dia seorang menjadi seorang pakar, satu sudut kecil saja dia tahu. Alim. Tetapi alim seluruh perisian langit dan bumi yang sudah berlaku dan akan berlaku, namanya alimun. Segala isi hati yang tersembunyi, alimun bidatis sudur. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah yang menjadikan kamu orang-orang yang berkuasa di muka bumi, berganti-ganti, silih berganti. Dia yang menjadikan. Jadi kalau begitu, di mana orang kafir merasakan dirinya itu besar, merasa mereka tidak patuh pada syariat. Mereka tidak menjadi orang yang sekurang-kurangnya muktasid dalam pembacaan Al-Quran. Kalaupun mereka tidak sabiqun bil khairati biiznillah, tidak mendahului untuk pada membuat amal kebajikan. Cukuplah kalau jadi mereka seorang muktasid. Muktasid orang yang cukup makan. Baik pun ada padanya, buruk pun ada padanya. Mungkin kalau ditimbang-timbang amal kebajikan sikit lebih. Tak mustahil. Kecil sikit saja, alhamdulillah, boleh jadi tak cukup, tapi boleh dibantu oleh Nabi SAW dan sumber-sumber yang kita tidak ketahui. Jadi Allah maafkan, syurga orang itu namanya muktasid. Tetapi yang dibimbangi orang itu menjadi zalimun li nafsihi. Dia baca peraturan Allah terhadap dirinya, tapi dia langgar peraturan itu. Ini dia zalimun li nafsi. Yang kita baca ayat dahulu, summa awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi, menganiaya dirinya sendiri. Dia baca peraturan cara memakai peti basuh ini, cara memakainya, tapi dia langgar peraturan itu. Dia boleh guna hanya 2 bulan, 3 bulan, terjana barang ini. Dia tahu Al-Quran mengandungi buku peraturan mengenai dirinya sendiri. Dia perlu patuh pada syariat Allah. Dia perlu patuh pada haram halal. Dia langgar. Ini ahli neraka. Zalimun li nafsi. Itulah juga Tuhan yang menciptakan manusia ini silih berganti. Cuba kita baca sejarah yang kita belajar di sekolah-sekolah dulu. Sekolah sejarah orang Melayu, kita baca sejarah. Kita belajar dulunya hang tua, hang jebat, hang apa lagi nya, banyak lagi, hang lagi. Di Kedah lebih banyak lagi hang. Banyak. Di mana orang ini sekarang? Di mana hang ni? Di Kelantan ada Tok Janggut. Bukan semua orang berjanggut Tok Janggut. Tok Janggut di Kelantan, dia melawan orang putih. Katanya mayat dia jadi heret daripada Kota Baru ni, daripada Pasir Putih dia heret di Kota Baru dan dipusing around bandar supaya orang tahu ini penderhaka kerajaan British pada ketika itu. Mak Kilau di Pahang dan di negeri-negeri pemanyak lagi lah. Pasal ada Mak Kilau yang menang Pahang ni. Ya, Mak Kilau. Mak Kilau. Soalnya di sini, di mana orang ini? Di mana sekarang? Tak ada, semuanya dah mati dah. Mati. Kuat ke? Kuat orang ini. Kuat. Hang jebat kuat. Jebat dia. Hang tua kuat. Hang semua kuat-kuat ni.
Di mana mereka? Jawabnya, orang kuat mati, orang lemah pun mati. Tak ada siapa pun dikekal sampai kepada hari ini. Dan umur mereka lanjut sampai bila-bila. Tidak ada. Yang berpenyakit pun mati, yang sihat pun mati, yang tak ada penyakit. Yang kaya mati, yang miskin pun mati. Yang duduk rumah besar mati, yang duduk di pondok kecil mati, yang tak ada rumah pun mati. Tengok, ini namanya khalaik. Khalaik. Siapa yang ada pada hari ini? Orang yang tidak ada pada hari itu. 100 tahun dahulu tak ada semuanya ini. Tak ada. Tapi ada. Ini namanya khalaif. Siapa yang menjadikan pengganti-pengganti ini? Khalaif jamak kepada khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi gantian. Ganti. Tuhan ganti. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dia yang menjadikan kamu khalaif, pengganti-pengganti di bumi. Tiada seorang pun yang hidup buat selama-lamanya. Biar siapa pun dia seorang yang kuat, yang handal, semuanya mati. Dia orang yang lemahnya mati. Jadi kalau begitu akidah ini bila kita simpan dalam hati yang sebenar-benarnya, maka seseorang tidak perlu sebenarnya mengambil langkah untuk menghapuskan manusia. Sebab kalau kita tak hapus, dia hapus juga. Tidak ada sebab mengapa manusia perlu bertindak menghapus, membunuh, menembak, menikam sehingga mati, kerana tidak setuju kepada dia hidup lebih lama di dunia ini. Lalu dia bertindak ganas. Tak payahlah, tak lama mati, kita pun mati juga. Berapa lama kita nak hidup selepas daripada dia mati? Boleh jadi sebulan, boleh jadi 2 bulan, akan mati. Huwallazi khalaqakum khalaifa fil ardi. Dia Allah yang menjadikan kamu pengganti-pengganti. Rumah yang kita duduk, orang lain akan duduk pula selepas ini. Berapa lama kita duduk? Kita duduk mungkin di hadapan kita ada 10 tahun tinggi-tinggi, orang lain pula akan hidup. Orang lain duduk di situ. Orang yang kita tinggal, yang kita sayang, dan kita merasakan bahagia, senang hati jika mereka menduduki di rumah kita itu. Anak-anak kita, keluarga kita, mungkin akan diburu semuanya itu untuk menduduki tempat lain, dan tempat itu tidak sesuai dengannya, dengan tuntutan semasa dan sebagainya. Dan begitu. Namanya khalaifa fil ardi, pengganti-pengganti di bumi. Barangkali dulu, kalau Kuala Lumpur ini kita cuba lihat sejarah yang terdekat, Kuala Lumpur pun bagus saja menjadi wilayah dekat saja. Sebelum ini kawasan itu sebenarnya didiami bukan orang hari ini. Kita orang lain dahulunya. Siapa Datuk Bandar yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Datuk Bandar Kuala Lumpur. Siapa? Dan di mana dia sekarang? Di mana dia? Sudah ditukar tempatnya dengan orang lain. Pejabatnya sudah dipindah dan berbagai-bagai lagi. Ini namanya khalaifa fil ardi. Tuhan yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di bumi ini. Berapa lama dia boleh bertahan? Dia boleh bertahan 10 tahun, 20 tahun, kemudian rumah itu akan pergi. Dia bertukar ganti orang, kemudian rumah akan runtuh. Tiada yang kekal, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia namanya akidah orang mukmin. Akidah ini bila berada pada seorang manusia, dia akan jadi seorang yang berguna di dunia dan berguna di akhirat. Orang yang tidak mempunyai akidah ini, dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Tuhan yang menjadikan kamu pengganti-pengganti di bumi. Pengganti-pengganti di bumi. Pengganti-pengganti di bumi ini sama ada dia sebagai sebuah negeri akan digantikan dengan pemerintah yang lain. Ataupun dia sebagai sebuah rumah akan digantikan dengan rumah yang lain, penghuninya yang lain. Ataupun di kedai, boleh jadi penjual hari ini dia merupakan kedai makan, restoran. Dan boleh jadi selepas ini bukan lagi seperti kita lihat pada hari ini, dia akan bertukar menjadi kedai untuk menjual barang-barang lain, bukan menjual makanan. Begitu maksud saya. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dia yang menjadikan kamu silih berganti di bumi ini. Lihatlah apa sahaja kita hidup ini, hidup juga tertakluk kepada peraturan ini. Oleh yang demikian, hidup ini berakhir dengan mati. Itu maknanya, berakhir dengan hilang. Daripada ada kepada tiada.
daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada, kemudian kepada tiada. Itulah dia manusia. Dan itulah juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha berkuasa dan Maha tinggi sifatnya. Huwallazi ja'alakum khala'if fil ardi. Kalau begitu Tuhan yang menjadikan manusia ini silih berganti. Manusia terbahagi kepada dua golongan. Ada orang kafir dan ada orang mukmin. Ada orang beriman kepada Allah, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, apa bezanya? Semuanya tidak kekal di sini. Penghuni masjid juga tidak kekal. Bukan penghuni masjid juga tidak kekal. Orang mukmin tidak kekal, orang kafir pun tidak kekal. Siapa pun tidak kekal di sini. Jadi kalau begitu, apa istimewanya orang mukmin? Kalau semuanya tidak kekal, boleh jadi orang mukmin apa yang dikehendakinya ialah barang-barang yang ada pada itu kekal, hartanya kekal, keuntungan sentiasa untung, rumahnya kekal, barang-barangnya semuanya kekal menjadi miliknya dan milik keluarganya. Allah menyatakan tidak semuanya itu. Salah jika kita memiliki barang-barang kita menganggap kita manusia yang kekal. Satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Satu kesilapan. Anggaplah barang ini berada hanya pada tangan, tapi bukan pada hati kita. Kita bersama dengannya, tangan kita menyentuh, tapi hati kita jauh daripadanya, sebab barang itu tidak kekal. Huwallazi ja'alakum khala'ifa fil ardi faman kafara fa'alaihi kufruhu. Sesiapa yang kufur, fa'alaihi kufruhu, maka di atasnya kekufurannya. Ada manusia kufur, ada manusia yang beroleh hidayah. Manusia kufur kepada Allah juga mati. Manusia yang mempunyai hidayah juga akan mati. Siapa orang yang beroleh hidayah? Siapa orangnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran menyatakan orang mukmin itu ialah orang yang beroleh hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman pada akhirat, beriman pada ghaib, beriman dan mereka membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka. Ulaika, mereka itu ala hudan min rabbihim, di atas hidayah daripada Tuhan mereka. Dua pihak, satu hidayah, satu muhtadi. Satu hidayah yakni pedoman, dan satu lagi orang yang mengikut pedoman, muhtadi namanya. Huda dan muhtadi. Al-muhtadi orang yang mengikuti hidayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti hidayat ini ala huda, di atas. Maknanya hidayat di bawah, dia di atas. Ala huda, di atas hidayat. Apabila seorang itu menunggang hidayat, seolah-olahnya hidayat di kenderaan, dan orang mukmin itu berada di atas kenderaan itu. Orang yang menunggang kenderaan itu dia dipadu oleh hidayat, sebab dia duduk di atas hidayat. Orang yang berada di atas hidayat ini pastinya dia mempunyai bintang yang cerah pada masa hadapannya. Dia berjalan mengikut paduan yang betul, dia beroleh hidayat. Hidayat ini bakal menjadikannya sebagai seorang yang berilmu. Ilmu baginya. Orang yang mengikuti hidayat, bintangnya bergemerlapan. Orang yang mengikuti hidayat daripada Tuhan, dia tidak akan jatuh. Dia akan ditolong, akan dibantu, dia akan selamat buat selama-lamanya. Sebab ala huda, di atas kenderaan. Kenderaan itu bukan kenderaan yang kita maklum hari ini, maklum, tetapi hidayat itu ialah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk daripada Allah, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tapi ayat ini tidak menekankan kepada orang mukmin. Ayat ini kini selepas ini akan membicarakan tentang orang mukmin pula, tapi membicarakan fa'alaihi kufruhu wa man kafara fa'alaihi kufruhu. Sesiapa yang kufur, maka dia berkenderaankan kekufurannya. Kufur ini gelap gulita. Jika kita jadikan hidayah sebagai kenderaan, maka kita selamat. Kita menjadi seorang manusia yang mempunyai kedudukan yang istimewa.
kita dipandu oleh hidayat, sebaliknya pula orang yang dipandu oleh kekufuran, maka tidak ada perkara yang paling rugi kepadanya selain daripada kekufuran itu menyebabkan dia rugi. Faman kafara fa'alaihi kufruhu wa la yazidul kafirina 'inda rabbihim wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqtan. Sesiapa yang kufur maka dia menunggang kekufuran, sesiap dan tidak bertambah kepada orang kafir oleh kekufurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali al-maqtu, maqt, kemurkaan Allah. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta, melainkan kemurkaan dan kehinaan. Kebencian yang paling buruk sekali ialah murka. Apabila seorang itu dimurka, murka ini lebih tinggi daripada marah. Marah satu, benci satu, tapi murka tidak lagi bertabat selepas itu. Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang itu, maka dia ahli neraka. Sebab maqta paling buruk sekali, kebencian yang paling buruk sekali. Mengapa orang kafir itu kebencian Allah bertambah-tambah ke atasnya? Kerana apabila dia menunggang kekufuran, maknanya dia tinggal Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu dia menjadi bahan segala keburukan padanya. Dia tidak boleh berkumpul dengan orang ramai sebab dia telah dimurka oleh orang, dimurka oleh masyarakat. Maktun, murka. Masyarakat tidak suka padanya. Orang tak suka berkawan dengannya, tak suka duduk dengannya, tak suka bercakap dengannya. Setiap nafas yang keluar daripadanya adalah dusta, kufur. Setiap nafas yang keluar, ini namanya orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh demikian, orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada lagi kebaikan padanya. Itu kufur. Dosa kufur tidak diampun Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik diampun Allah. Allah mengampun orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah dia berhenti. Mungkin dia tidak taubat, dia dah berhenti saja. Dia tidak. Jika dia berhenti, insaf bahawa perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan dusta, dia berhenti, dia melakukan amal soleh tapi tidak bertaubat, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang saleh. Tetapi adakah orang kafir itu akan dimaaf oleh Allah kekufurannya? Kufur tidak akan dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memeluk Islam. Kecuali kembali memeluk Islam, dosanya akan dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekufurannya dimaaf Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta, dan tidak bertambah kekufuran kepada orang kafir, tidak bertambah kebaikan kecuali kemurkaan Allah. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara, dan tidak ada dan tidak bertambah kekufuran kepada orang kafir kecuali khasara, kerugian. Rugi mungkin kita menganggap kalau rugi yang boleh kita imbuh balik kerugian itu, maka mungkin boleh diterima. Sebab hari ini rugi, hari besok kita untung. Tapi kalau khasara, kerugian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kerugian itu kebinasaan. Manusia boleh buat untung sekali hayatnya masih hidup, tetapi kalau dia rugi kemudian ditimpa kematian pula, kebinasaan, maka tidak ada lagi tempat, tidak ada masa baginya. Oleh demikian, akhir ayat yang kita baca ini menyebut dua perkara yang berlaku kepada orang kafir, iaitu kekufuran itu menempah kemurkaan Allah, dan kekufuran itu membawa kepada kebinasaan. Allah murka dan binasa. Tidak ada lagi kebaikan kepada seseorang itu bila dia ditimpa dua perkara ini. Kemurkaan Allah, tak ada tempat, semuanya dibenci. Dan kedua, kekufuran. Kufur artinya gelap gulita, gelap, tidak ada jalan untuk menemui petunjuk yang sebenarnya. Wala yazidul kafirin kufruhum illa khasara.
Qul ara'aytum syuraka'akum alladhina tad'una min dunillah wallahu subhanahu wa ta'ala lam